Ini adalah satu topik di bawah subtopik 3.23 ya. Badan Perundangan Legislatif. Ini salah satu subtopik bawah tu. Khairul Azim boleh tekan. Okey, bagus. Tekan ya. Okey, jadi proses yang kita nak tengok hari ini ialah proses membuat undang-undang di Parlimen. Okey, kita dah bincang pasal Parlimen, kita dah bincang pasal Dewan Negara, kita dah bincang pasal Dewan Rakyat. Hari ini kita tengok tentang proses membuat undang-undang di Parlimen. Baik, untuk proses membuat undang-undang di Parlimen, kita gunakan istilah dia rang undang-undang. Pernah dengar kan RUU kan? Memang agak popular lah istilah RUU ini sebab ia digunakan dalam istilah untuk kita membuat undang-undang di mana rang bermaksud cadangan. Kita tak guna istilah cadangan undang-undang, kita guna istilah rang undang-undang. Jadi kalau kita pelajar-pelajar undang-undang ni, setiap kali dia ada satu cadangan, dia akan mengusulkan rang undang-undang RUU kepada pihak, contohnya macam pihak Parlimen lah yang mana memang undang-undang di Malaysia ini digubal dan dibuat di Parlimen. Okey, proses penggubalan dan peringkat kelulusan undang-undang ada dalam rajah ni. Boleh tengok rajah ni di mana kita ada bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatan kuasa dan bacaan yang ketiga. Jadi kalau tengok proses ni, ia bukan satu proses yang sekejap ya, dia satu proses yang mengambil masa juga. Jadi dalam kalangan mereka yang terlibat dalam proses ini juga ialah mereka yang memang dalam bidang penggubalan undang-undang. Dengan tidak dikecualikan pakar dalam undang-undang yang nak digubal. Contohnya macam baru-baru ni kita ada masalah di seluruh dunia ya, termasuk Malaysia, iaitu COVID-19. Jadi selepas COVID-19 melanda Malaysia, maka pihak Parlimen pada ketika itu merangka dan juga menggubal rang undang-undang yang berkaitan dengan pengawalan penyakit berjangkit, di mana di sini ia adalah pengawalan COVID. Okey, jadi dalam masa yang sama bukan sahaja orang undang-undang yang terlibat dalam rang undang-undang Akta COVID ni, Akta Pencegahan COVID, tetapi juga orang-orang KKM juga terlibat sebab mereka adalah pakar dalam bidang kesihatan. Jadi nak tak nak mereka menjadi ahli yang terlibat dalam proses pembuatan rang undang-undang untuk Akta Pencegahan COVID ni. Okey, itu contohnya lah supaya anda nampak ya. Okey, untuk bacaan pertama apa yang berlaku. Rang undang-undang dikemukakan oleh seorang menteri secara ringkas. Jadi rang undang-undang ini bagi Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit ni yang melibatkan COVID, maka menteri yang terlibat ialah Menteri KKM, Menteri di Jabatan di Kementerian Kesihatan Malaysia. Nak tak nak dia kena buat satu rang undang-undang. Ni yang undang-undang yang kita kata yang tak pakai mask kena bayar 1,000 kena saman 1,000. Kalau ada organisasi yang mana melanggar SOP pencegahan COVID akan dikenakan tindakan. Dan bawah itulah sebenarnya undang-undang yang telah diluluskan untuk mencegah COVID di Malaysia. Bacaan kedua, rang undang-undang akan dibahas mengenai kesan dan kepentingan kepada rakyat. Kita tengok ya, macam mana dulu ada isu bila MKN keluarkan keputusan undang-undang bahawa yang tak pakai mask kena bayar 1,000. Jadi kat situ waktu tu baru je dikeluarkan, diluluskan undang-undang tersebut, terus ada polis yang pergi tangkap orang yang orang tak pakai mask, terus bagi saman. Bukan tangkap, saman orang yang tak pakai mask 1,000 tu. Jadi rakyat marahlah. Rakyat pun rasa macam kenapa kita orang kena bayar 1,000 sedangkan saya tak duduk dalam kalangan orang ramai. Saya tak pakai mask sebab saya tak duduk dalam kalangan orang ramai. Jadi ada yang macam mengeluhlah dengan tindakan tiba-tiba macam tu, tiba-tiba ke saman 1,000 kan. Lepas tu sepatutnya memang rang undang-undang ini dibahas sebab kesan dan kepentingan kepada rakyat dan negara tu penting. Kita tak nak rakyat rasa mereka terkesan secara negatif ketika undang-undang ini diluluskan. Jadi kita pandang semua pihak dan juga banyak akta-akta yang kita tengok yang telah diluluskan. Memang akta-akta itu sebenarnya mementingkan kebajikan dan juga kepentingan untuk rakyat. Cuma bila kita rasa kita macam
terkesan secara negatif terhadap undang-undang tersebut, kita boleh bersuara ya, kita boleh bersuara. Sebabnya ia masih perlu, undang-undang ni dia adalah sesuatu yang digubal manusia kan. Undang-undang manusia ni tak perfect. Siapa kata undang-undang manusia perfect kan? Undang-undang Allah sahaja yang kita nampak adalah undang-undang yang paling sempurna. Tapi selagi mana kita manusia yang bina undang-undang, it's still not perfect. Jadi kenapa kita rasa takut nak suarakan? Kalau rasa 1,000 itu orang kata tidak kena pada tempatnya, kita seorang-seorang pun kena saman 1,000, sedangkan ramai-ramai duk berkumpul tak pakai mask, tak kena, kita boleh bersuara, kita boleh beritahu bukti, jadi boleh suarakan kepada pihak yang terbabit, tapi dengan cara yang betul lah ya, dengan bukti yang betul. Jadi tak nak kena belajar undang-undang jugalah, anda kena belajar akta juga, kena belajar tentang enactment juga ya, sebab bila kita kena saman, kita akan get back to the law, kita akan kembali kepada law. Jadi orang-orang yang tidak berapa tahu tentang law, dia akan mengupah peguam, sebab peguam ni menjadi penasihat kepada dia dalam bab undang-undang. Kita tak boleh main-main dengan undang-undang. Madam nak cakap pasal undang-undang pun Madam tak berani, sebab Madam bukan orang yang terlibat dengan undang-undang. Tapi untuk bercakap tentang ilmu basic tentang undang-undang negara ni, bolehlah sikit sebanyak. Okey, tapi kalau pelajar-pelajar undang-undang syariah sini ada nak tambah apa-apa, boleh tambah dalam grup kita ya, dalam tu chat box tu. Okey, peringkat jawatan kuasa ya. Rang undang-undang dibuat pengubahsuaian jika perlu. Okey, kalau Madam tengok balik, okey, pada awal kita kena COVID, Madam ambil COVID lah sebagai contoh ya. Pada awal kita kena COVID dulu, kerajaan mengatakan bahawa mereka menggubal rang undang-undang langkah sementara bagi mengurangkan kesan COVID-19 pada Julai 2020 di Parlimen ya. Jadi waktu COVID melanda tu terus mereka cepat-cepat ya cuba untuk mengambil langkah sementara bagi kurangkan kesan COVID ni. Jadi menteri serta seluruh kementerian dan agensi berkaitan mengadakan satu perjumpaan di auditorium Jabatan Perdana Menteri yang diselaraskan oleh bahagian hal ehwal undang-undang bersama Jabatan Peguam Negara. Ni yang Madam kata tadi tu, adanya mereka-mereka yang hebat terlibatnya. Mesyuarat dipengerusikan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri dan waktu tu ialah Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Haji Hassan. Membincangkan isu lah berkaitan dengan penggubalan akta berkenaan. Jadi dekat sini kita nampak bahawa akta itu digubal sejurus selepas satu-satu masalah berlaku ataupun satu-satu undang-undang baru diperlukan. COVID tak pernah jadi lagi kat Malaysia. Jadi COVID ni benda baru ya. Dan undang-undang itu dibuat pengubahsuaian dibuat jika perlu ya selepas bacaan kedua. Kemudian berlakulah bacaan ketiga. Untuk bacaan ketiga lah rang undang-undang dibawa ke Dewan Rakyat, dibahaskan sekali lagi, kemudian diluluskan. Seterusnya dikemukakan ke Dewan Negara tadi, kita dah belajar minggu lepas, kelas sebelum ni dikemukakan ke Dewan Negara, di sana mereka bahas pula dan kemudian mereka luluskan sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi proses undang-undang ini bukan proses yang singkat. Jadi kita, kalaulah kita nak mencabar undang-undang, contohnya macam kita rasa undang-undang ni tak adil kepada rakyat, undang-undang ini tidak betul dari segi pelaksanaannya, kita boleh cadangkan untuk ia disemak semula dan pengubahsuaian dibuat jika perlu. Okey, itu proses pembuatan undang-undang. Jadi apa berlaku di Dewan Negara ya? Setelah melalui 4 peringkat tadi di Dewan Negara, kita ada rang undang-undang yang dibawa ya daripada Dewan Rakyat. Jadi jika diluluskan oleh Dewan Negara, ia dipersembahkan kepada YDPA. Rang undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang atau akta setelah mendapat perkenan YDPA dan baginda menurunkan COP Moho Besar. Okey, antara undang-undang contoh yang biasa dibawa ialah rang undang-undang awam atau kerajaan. Rang yang undang-undang yang diperkenankan menjadi undang-undang dikenali sebagai Akta Parlimen. Okey, akta akta ni ialah rang undang-undang, akta ni ialah undang-undang di peringkat persekutuan. Okey, akta. Jadi kita ada juga di peringkat negeri. Ada undang-undang yang digubal di peringkat negeri. Di peringkat negeri, kuasa yang tertinggi untuk meluluskannya ialah raja atau sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Dan juga pihak yang membincangkan undang-undang di peringkat negeri ialah Dewan Undangan Negeri.
Jadi ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ini kerjanya juga ialah membincangkan atau menggubal mana-mana undang-undang yang dirasakan perlu untuk negerinya. Jadi kita tengok di peringkat negeri tidak perlu sampai kepada parlimen. Tidak perlu. Kalau di peringkat negeri cukup sampai kepada sultan diluluskan di situ ya. Okey, jadi sultan atau raja yang di-Pertua Negeri bertindak sebagai kuasa perundangan yang hadir pada masa yang khas. Seperti pembukaan DUN. Jadi sultan ni dia tak duduk sepanjang masa lah dalam proses perbincangan, proses pembuatan, penggubalan tu, perbahasan tidaklah. Dia sekadar datang ketika majlis pembukaan DUN. Tugas utama sultan atau yang di-Pertua Negeri adalah untuk memanggil DUN supaya bermesyuarat, memberhentikan mesyuarat atau membubarkan DUN. Ini tugas-tugas mereka ya di peringkat DUN ya. Selain daripada itu, mereka juga bertindak memberi persetujuan kepada undang-undang yang telah diluluskan oleh DUN. Jadi memang tahap sampai situlah di peringkat negeri. Jadi kalau ada undang-undang negeri yang mana rakyat negeri tidak berpuas hati atau rakyat negeri mahu ia dikaji semula, kita boleh pergi ke peringkat DUN dan membuat permohonan. Ataupun kita ada undang-undang yang kita masih belum jelas, kita boleh pergi ke peringkat DUN dan membuat semakan. Okey, jadi kita ada peringkat lah mana-mana akta yang berada di bawah persekutuan, ia berada di bawah parlimen. Mana-mana enactment atau undang-undang di peringkat negeri, ia adalah di peringkat Dewan Undangan Negeri. Okey, nampak beza ya, sangat jelas sebenarnya perbezaan yang ada. Okey. Menjalankan kuasa perundangan di peringkat negeri, kuasa DUN ialah meluluskan undang-undang dengan dipersetujui oleh baginda sultan, raja atau yang di-Pertua Negeri. Meluluskan undang-undang ya. Perkara 72 Fasal 1 hingga 5 Perlembagaan Persekutuan Malaysia ada memperuntukkan tentang keistimewaan DUN. Jadi DUN ini juga ialah satu kuasa yang tinggilah di peringkat negeri. Sebab itulah orang masuk pilihan raya. Bila masuk pilihan raya, boleh terpilih untuk masuk dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam penggubalan undang-undang. Tidak dinafikan, terdapat juga pakar-pakar yang diperlukan dalam undang-undang. Contohnya kalau nak buat undang-undang syariah, kita perlukan orang-orang daripada bidang syariah ya. Jadi undang-undang negeri ni, contoh di Kelantan ni banyak melibatkan undang-undang agama ya. Jadi orang-orang syariah macam pelajar-pelajar Medan ni, pelajar-pelajar Medan terlibat dengan syariah ni, anda mungkin dipanggil untuk turut sama bekerja sama dalam undang-undang yang melibatkan undang-undang syariah di negeri. Mereka yang terlibat dalam bidang law civil mungkin dipanggil untuk undang-undang yang diperuntukkan bawah jenayah sivil dan sebagainya. Okey, tetapi yang termaktub dalam fasal 1, 2 dan 3 mengatakan sahnya apa-apa perjalanan dalam mana-mana DUN tidak boleh dipersoal dalam mana-mana mahkamah. Begitu kuatnya kuasa DUN ni di mana apabila perjalanan DUN itu berlaku, mana-mana mahkamah tidak boleh mempersoalkannya. Maksudnya mereka membentang, mereka membahas, mereka membicarakan apa sekalipun isu-isu undang-undang yang berkaitan dengan negeri, mana-mana mahkamah tak boleh datang saman mereka lah. Tak boleh saman sebabnya mereka tengah melakukan satu proses perbincangan pada ketika itu ya. Tidak seorang pun boleh didakwa dalam apa jua perbicaraan dalam mana-mana mahkamah mengenai apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya apabila mengambil bahagian dalam perjalanan mana-mana DUN atau mana-mana jawatan kuasanya. Jadi ada undi, dia macam perbahasan dalam parlimen jugalah. Ada pihak yang bersetuju, ada pihak yang tak bersetuju dengan penggubalan atau perbahasan tersebut. Jadi tidak ada yang siapa yang boleh dakwa dalam tu. Contohnya macam Madam keluarkan satu rang undang-undang untuk dibahaskan. Tiba-tiba ada orang yang dalam DUN tersebut juga yang sama dengan Madam dalam DUN perbahasan tersebut yang tak setuju. Dia condemn macam-macam. Maksudnya Madam tak boleh dakwa dia lah. Tak boleh dakwa dia bahawa dia tak setuju dengan Madam. Tak boleh. Ia adalah satu perbahasan atau satu perbincangan perjalanan DUN ini tidak boleh dibicarai oleh mana-mana mahkamah. Tak boleh nak dakwa-dakwa orang lah. Bincang-bincang bahas-bahas dalam tu kan. Tak boleh nak bawa keluar. Okey. Jadi itu kita kena tahulah kuasa DUN tadi tu. Dan tidak seorang pun boleh dikenakan dakwaan dalam apa-apa jua perbicaraan dalam mana-mana mahkamah mengenai apa jua yang disiarkan dengan atau di bawah kuasa mana-mana Dewan Negeri. Okey. Jadi bawah DUN ni, bawah Dewan Negeri, kalau apa jua disiarkan di bawah kuasanya, kita tak boleh dakwa lah.
Tak boleh dakwa sebab mereka sebenarnya telah mencapai satu persetujuan sebelum menyiarkan apa-apa. Walau bagaimanapun kita boleh memohon agar ia disemak semula. Okey, mungkin kalau Dun tidak setuju dengan kita, kita boleh bawa mungkin boleh jumpa sultan ke atau yang di-Pertuan Negeri untuk membuat rayuan agar ia disemak semula ke, atau ia diperketatkan ke, atau ia diperkemaskinikan ke, jadi kita tengok kat sini ada salurannya. Kita tak boleh nak buat koksir lah orang kata deh. Jadi ingat, setiap negeri ada perundangannya. Kita kena follow bukan sahaja undang-undang persekutuan tetapi juga undang-undang negeri. Hidup ni kena ada undang-undang tu je lah, very simple. Even as Malaysian pun kita, Malaysia pula, as a Muslim, sebagai seorang Muslim pun kita hidup dalam undang-undang agama. Bukan Muslim saja, orang Buddha, orang Hindu, orang Kristian pun mereka hidup dalam undang-undang agamanya. Jadi kalaulah nak dikatakan, susahlah nak hidup dalam undang-undang ni, kenapa sampai tahap tu kan? Sebab kita sebagai Islam pun kita sebenarnya hidup dalam undang-undang agama kita yang telah digubal secara hebat dan secara perfectnya oleh Allah SWT dan juga Nabi melalui hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Jadi bila kita boleh hidup sebagai seorang Muslim yang berlandaskan undang-undang, kenapa kita tak boleh hidup sebagai seorang manusia yang berlandaskan undang-undang juga? Kan? Cuma bezanya yang ini undang-undang manusia buat kan, tak perfect. Itulah kita kata undang-undang manusia buat ni boleh je nak gubal bila-bila, nak pindah bila-bila boleh, asalkan ada orang yang mengemukakan rayuan untuk ia dipindah ataupun ia disemak semula. Tapi undang-undang Allah tak boleh, kena follow lah. Moga itu yang tersempurna. Jadi hiduplah dalam undang-undang. Kalau tak nak, masuk jail. Siapa nak masuk jail? Tak ada orang nak masuk jail tapi nak buat macam mana, kadang-kadang kita ni undang-undang ni perlu sebab kita perlu ditegur. Kan? Kalau lah polis tak bunyi neno, tu bunyi ambulan. Bunyi polis macam ni, tak perasan lah polis bunyi kan. Kalau polis tak marah, polis tak bunyi, kita tak khabar deh. Lampu merah pun kita pergi potong kan. Barang-barang dalam kedai pun kita pergi ambil tak bayar kan. Jadi bil-bil elektrik pun tak bayar. Jadi bila ada yang menegur, ada yang mengeluarkan undang-undang, kita terjaga. Okey. Faham InsyaAllah faham. Senyap je tu. Tengah khusyuk. Alhamdulillah. Okey, jadi kita pergi ke tajuk yang agak last sekali, agak terakhir, iaitu Badan Kehakiman atau Judiciary. Siapa pernah pergi Putrajaya mungkin pernah nampak bangunan yang cantik ni, Istana Kehakiman, Palace of Justice. Sedap nama dia, Palace of Justice in Putrajaya. Sangat cantik, dalaman dia cantik. Madam dah go through internet, Madam tengok, bahagian dalam dia cantik sangat. Tapi tak pernah masuk lagi. Mungkin pelajar-pelajar syariah boleh buat lawatan budak-budak syariah boleh pergi jalan kat mahkamah syariah dekat KL ataupun mana-mana institusi kehakiman di KL. Pergilah juga singgah Putrajaya, minta kebenaran nak melawat Istana Kehakiman. Cantik. Lepas tu banyak benda dalam tu yang kita boleh pergi lawat dan kita boleh buat rujukan. Okey. Pergilah buat satu perjumpaan dengan hakim negara ke kan, hakim Mahkamah Tinggi Malaya ke, buat satu perjumpaan untuk kenal-kenal sebab anda pelajar syariah. Pelajar syariah memang core dia memang bahagian kehakiman jadi cuba kenal-kenal. Ini pun negara kita kan, kita kena tahu. Baik, ni gambar Istana Kehakiman pada waktu malam, cantik sangat. Okey, jadi kita tengok sikit tentang bab kehakiman. Kuasa kehakiman bagi badan-badan kehakiman di Malaysia diperuntukkan dalam perkara 121 Perlembagaan Persekutuan. Fungsi-fungsi kehakiman pula termaktub dalam perkara 121 dan hingga 131, di mana untuk melaksanakan tugas kehakiman sistem mahkamah diwujudkan. Okay, kita tidak melaksanakan tugas kehakiman sekadar di dalam pejabat. Tidak Mungkin dokumentasi di pejabat. Tetapi untuk proses perbicaraan,
proses penjatuhan hukuman, proses pendengaran rayuan, semua itu dilakukan dalam mahkamah. Jadi sistem mahkamah ini memang diwujudkan sebagai satu medan untuk banyak proses. Okey, ada proses perbicaraan, pendakwaan, proses defense, what is defense in Malay? Defense kalau boleh tolong madam? Bukan menyelamatkan diri. Defense macam dia boleh tolong madam tak defense? Okay, proses defense lah. Defense. Bukan madam tak tahu, tak jumpa perkataan tu. Proses Allah Masa Sunnah Muhammad. Okey, jadi ada proses-proses tersebut dilakukan di mahkamah secara ada setengahnya secara terbuka. Maksudnya boleh dibuka kepada umum untuk melihatnya. Membela diri. Terima kasih. Ya Allah, mempertahankan diri. Bukan. Membela diri. Betul-betul Khairul Azim. Yes. Dia boleh membuat pembelaan diri. Subhanallah. Terlupa pagi-pagi ni. Jadi proses-proses tersebut boleh dilakukan di mahkamah. Dan keputusan juga dilakukan di mahkamah dengan ada kehadiran hakim. Kita tidak mempunyai satu proses macam keputusan, mungkin ada kot, tapi di luar negara macam di Amerika, mereka menggunakan satu kuasa, iaitu kuasa juri dalam menentukan sama ada dia bersalah atau tidak. Yang pasti madam setakat ni, madam ingat dan madam khabarlah, proses keputusan oleh juri itu tidak sepenuhnya digunakan di Malaysia atau mungkin tak ada langsung. Tapi di Amerika contohnya, mereka ada kuasa menjatuhkan hukuman dalam kalangan juri. Pihak juri ini dipilih dalam kalangan orang biasa. Rakyat dia dipilih, kemudian dilantik oleh mahkamah untuk mereka duduk dalam bilik dan juga datang mahkamah dengar perbicaraan. Dia bersifat natural lah. Dia tak kenal pun siapa yang didakwa tu. Dia tak tahu isu apa. Dia cuma dilantik, masuk, duduk berbaris dalam kandang juri tu. Duduk dan dengar pembelaan diri, pendakwaan, perbicaraan. Kemudian mereka akan dikuarantin dalam bilik. Selagi mana majoriti tidak mencapai persepakatan, mereka tidak akan boleh meninggalkan bilik tu. Dia sampai tahap tu. Bila juri digunakan kuasa juri, jadi mereka diberi file-file pihak yang didakwa tu. Mereka pula yang semak. Mereka bukan orang-orang law, bukan. Tapi mereka memberi keputusan atas dasar apa yang mereka dengar. Mereka akan dengar. Di Amerika, bukan di Malaysia. Di Amerika, mereka dengar. Hakim ada. Tetapi hakim menyerahkan kepada juri untuk membuat keputusan. Jadi majoriti juri ni, dia kena sebulat suara. Kalau ada seorang cakap bersalah, tapi semua cakap tak bersalah, tak boleh keluar. Mereka tak boleh lagi dibenarkan keluar daripada bilik. Kalau ada 5 orang cakap bersalah, 5 orang cakap tak bersalah pun tak boleh. Mereka kena semua sebulat suara cakap sama ada bersalah ataupun tidak bersalah. Ada sampai tahap tu. Jadi kadang-kadang berbulan-bulan mereka duduk dekat situ. Berbulan-bulan. Kalaulah semua sepakat dah kata dalam masa sehari dua dah semua kata, okey kita setuju dia tak bersalah. Okey lah. Sekejap je lah perbicaraan. Tapi kalau sampai bila-bila pun, kadang sampai berkali-kali jumpa pun mereka masih lagi tak setuju, masih ada seorang yang akan go against the others, mereka akan tetap duduk bersidang. Itu kuasa juri lah di luar negara. Di Amerika mereka buat. Di Malaysia masih menggunakan kuasa hakim. Kita pun berharap agar bila kuasa hakim ni, sebenarnya hakim-hakim kita ni mereka yang memang mendengar perbicaraan secara telus dan juga mereka semak secara telus, lepas tu baru menjatuhkan hukumannya. Dekat Amerika mereka dah sampai tahap tu. Tak salah madam, mereka dibayar. Ya, mereka dibayar rasanya. Sebab itulah setengah-setengah daripada mereka nak buat permohonan. Mereka buat permohonan untuk menjadi juri. Jadi bila mereka buat permohonan tu, mereka dibayar. Makan minum ditanggung lah. Makan minum sepanjang duduk situ ditanggung. Makan minum dibayar semua. Jadi mereka seronok. Cumanya yang susahnya nak capai kata persepakatan tu. Iaitu susahnya. So, jadi panjang masa mereka tu. Ada beberapa filem USA yang melibatkan juri ni. Kalau awak carilah mana-mana filem movie daripada Amerika yang berkaitan dengan juri-juri mahkamah ni. Seronok tengok mereka berbincang. Sebab mereka buat cerita pasal mahkamah ni, kita seronok tengok kadang-kadang. Dekat Malaysia tak ada cerita pasal mahkamah.
kita tak sampai tahap tu lagi lah untuk membenarkan cerita-cerita yang berkaitan dengan mahkamah ataupun proses kehakiman ini dibuat di Malaysia lah secara direct atau secara besar-besaran. Tapi di Amerika, di India, mereka memang dah banyak filem-filem yang berkaitan dengan kehakiman. Okey. Jadi ini adalah hierarki mahkamah terkini. Kalau anda tengok hierarki itu, ia dimulakan bawah sekali, ada peringkat bawahan, dipanggil mahkamah magistrate, mahkamah session. Kita ada mahkamah tinggi Malaya, mahkamah tinggi Sabah dan Sarawak. Kita ada mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan dan juga mahkamah khas. Mahkamah khas ini ia dibina khas sekiranya diperlukan ataupun ada kes-kes tertentu. Jadi pelantikan hakim ni dibuat sebagaimana yang tertakluk dan digariskan dalam perkara 122B. Frank Caprio ya. Ada ya drama Frank Caprio. Tak pernah tengok lagi tu. Okey, siapa tu, pelakon ke ataupun juri ke ataupun peguam Frank Caprio. Kena jelaskan sikit tu Okey, perkara 122B Perlembagaan Persekutuan, pelantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi ada dikatakan dalam Perlembagaan Persekutuan Jadi, kalau soalan esei kalau dia akan keluarkan hierarki ni. Okey, dia keluarkan hierarki. Sila jelaskan fungsi Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Session. Dia bagi satu hierarki tapi soalan mungkin keluar 2-3 sahaja yang perlu disentuh. Jadi nak tak nak kena tahu semualah sebab kita pun nak jawab soalan ni berdasarkan pemahaman kita untuk semua mahkamah yang ada. Bukan drama Sorry saya ingatkan drama tadi. Okey, jadi ingat yang ini anda boleh masuk ke dalam link yang Madam bagi ni. Madam memang ambil hierarki ni daripada website kehakiman.gov.my. Boleh. Okey, baik. Yang inilah tadi. Nampak ini adalah wajah Hakim Besar Malaya yang amat arif. Dipanggil yang amat arif YAA, Tan Sri Datuk Sri Azhar bin Muhammad. Yang ini pula wajah Hakim Besar Sabah dan Sarawak yang amat arif, Datuk Abang Iskandar bin Abang Hashim. Okey, tahu sikit sebanyaklah. Nanti boleh masuk dalam link yang Madam bagi. Anda boleh tengok semaklah latar belakang mereka sebagai satu rujukan. Okey, jenis-jenis hakim. Untuk jenis-jenis hakim ni kita ada Ketua Hakim Negara, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Hakim Mahkamah Persekutuan atau Agung, Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Session. Jadi Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan Hakim-Hakim yang lain bagi Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Jadi itu adalah proses pelantikan hakim-hakim di Malaysia. Okay, kalau nak tengok tentang sejarah perkembangan sistem kehakiman di Malaysia, anda boleh semak nanti masuk dalam website, boleh tengok. Dalam nota Madam pun boleh tengok nanti. Boleh nampaklah dekat sini adanya Mahkamah Agung pada awal tahun 1807 selaras dengan 1808. Start daripada 1808. Lama. Jadi kalau kita nak cerita tentang kehakiman ni, bukan di sinilah. Mungkin pelajar-pelajar syariah atau budak-budak law kena tahulah tentang ni. Kita cuma tahu sikit-sikit untuk kita lebih mendalami erti kehakiman tu dalam belajar pengajian Malaysia. Okey, sedikit tentang semua mahkamah di Malaysia. Yang soalan ni memang keluarlah. Nota ni nak tak nak kena tahu sebab keluar exam dia akan ditanya. Tetapi very basic, sangat asas foundation sahaja. Okey, untuk Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate ini dia terletak di dalam mahkamah bawahan atau mahkamah rendah. Okey. Dan juga kita tengok tentang sejarah penubuhannya bahawa pada tahun 1948 di bawah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Mahkamah Rendah telah ditubuhkan melalui Akta Mahkamah Rendah 1948. Okey, jadi pada tahun 1948 telah wujudnya Akta Mahkamah Rendah.
mulai 1 Jun 1981, penggunaan dan pemakaian Akta Mahkamah Rendah 1948 kita perluaskan lagi di Sabah dan juga Sarawak. Okey, beberapa perubahan penting telah dibuat berhubung dengan Mahkamah Rendah ini di seluruh negara. Okey, istilah Mahkamah Magistrate Kelas Pertama dan Mahkamah Daerah ditukarkan kepada Mahkamah Session, sementara Mahkamah Magistrate Kelas Kedua, Magistrate Kelas Ketiga, Mahkamah Polis, Mahkamah Puncak Kecil dan Mahkamah Kecil dinamakan sebagai Mahkamah Magistrate. Oh my god, panjangnya Madam sebutkan. Apa benda yang Madam sebut ni? Okey, jadi dekat sini kita ada dua ya di bawah Mahkamah Rendah. Ingat dua je lah, Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate. Ingat tak zaman P.Ramlee dulu kan dia panggilkan Tuan Magistrate kan. Dia guna istilah Magistrate. Sebabnya dalam ranking tu kira Mahkamah Magistrate ni ialah mahkamah yang rendah lah. Okey, bersama dengan Mahkamah Session. Dari segi gelaran, ini semua kisah bagaimana gelaran Magistrate dan gelaran Session itu didapati, dicipta. Bidang kuasanya tak nampak lah dekat handphone awak, mungkin tak nampak, nanti tengok nota nampak ya. Bidang kuasa Mahkamah Session ni dia ada dua bidang, iaitu bidang kuasa sivil dan bidang kuasa jenayah. Bidang kuasa sivil seperti kes tuntutan kemalangan, pertikaian antara tuan tanah dan penyewa yang bernilai lebih daripada 100,000 tetapi tidak melebihi 1 juta. Jadi Mahkamah Session ni dia handle bidang-bidang sivil yang mana saman ataupun tuntutan yang dibuat itu ialah lebih daripada 100,000 tapi tak lebih 1 juta. Berbanding dengan Mahkamah Magistrate. Mahkamah Magistrate ialah untuk tuntutan yang kurang daripada 100,000. Jadi kalau kalau nak dikatakan yang paling rendah lah, bidang kuasa yang paling rendah atau bidang kuasa yang paling kecil ialah bidang kuasa Mahkamah Magistrate. Kalau setakat nak balas adik-beradik, tuntutan tu kurang daripada 100,000, nak masuk mahkamah, anda masuk sekitar di Mahkamah Magistrate sahaja. Tapi kalau ada balas adik-beradik, laki bini, nak tuntut sampai 350,000, anda dah kena naik sampai ke bidang kuasa Mahkamah Session. Okey, jadi bidang kuasa ni lain-lain dari segi tuntutan, tadi nilai tuntutan. Untuk bidang kuasa jenayah pula, bidang kuasa jenayah untuk semua kes jenayah kecuali kes hukuman mati, itu Mahkamah Session semua jenayah kecuali hukuman mati. Untuk Mahkamah Magistrate, semua kesalahan jenayah yang tertakluk kepada hukuman denda dan penjara tak lebih 10 tahun dan denda boleh menjatuhkan hukuman tak lebih 5 tahun penjara dan tak lebih 10,000 atau 12 kali sebatan. Okay, jadi dia ada bidang kuasa. Magistrate ni dia kecil sikit berbanding dengan Mahkamah Session. Mahkamah Session boleh bawa kepada kuasa yang lebih tinggi lah, kecuali hukuman mati. Okey, tu ya. Seterusnya bidang Mahkamah Tinggi. Okay, di bawah Mahkamah Tinggi ni ada cerita dia lah, anda boleh baca sebab kita pun kejar masa. Kemudian bidang kuasa Mahkamah Tinggi Malaya. Kita merujuk kepada Mahkamah Tinggi Malaya ni kerana kita ada dua ya, Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah serta Sarawak. Untuk Mahkamah Tinggi Malaya, bidang kuasa jenayah asalnya ialah mendengar kes jenayah yang melibatkan hukuman mati. Jadi mereka yang buat kesalahan, yang telah dijatuhkan kesalahan sehingga kepada hukuman mati, maka ia akan diangkat kepada bidang kuasa Mahkamah Tinggi Malaya. Okey, bidang kuasa sivil asal pula ialah semua tuntutan yang melebihi 1 juta, iaitu lebih sikit daripada Mahkamah Session. Dan juga mendengar rayuan jenayah sivil daripada Mahkamah Session dan Magistrate. Jadi kalaulah di peringkat Mahkamah Session anda dijatuhkan hukuman, jadi anda boleh merayu di Mahkamah Tinggi. Untuk Mahkamah Rayuan pula, ni lebih tinggi sikit. Mahkamah Rayuan ni dia tinggi sikit daripada Mahkamah Tinggi. Kita ingat Mahkamah Tinggi dah. Mahkamah Rayuan ni tinggi lagi. Di mana bila kita dijatuhkan, okey, Mahkamah Session kata jatuh bersalah, kita buat rayuan ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi kata bersalah, kita buat rayuan ke Mahkamah Rayuan. Boleh pula naik ke Mahkamah Rayuan. Jadi kita boleh buat rayuan beberapa kali. Okey. Ini adalah Presiden Mahkamah Rayuan yang Amat Arif Tan Sri Rohana binti Yusof.
Dan juga selepas itu kita ada yang agak tinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Yang paling tinggilah dalam hierarki mahkamah ialah Mahkamah Persekutuan. Untuk bidang kuasa Mahkamah Persekutuan, bidang asalnya ialah menentukan kesahihan sesuatu undang-undang. Jadi untuk perundangan ni tadi, penggubalan di Parlimen, ia menentukan kesahihan dan pertikaian atas apa-apa soal lain antara negeri dan negeri lain atau antara persekutuan dengan mana-mana negeri. Jadi Mahkamah Persekutuan ni bidang kuasa dia lebih tinggi. Dia boleh dengar masalah-masalah dalam antara negeri dengan persekutuan. Jadi bidang kuasa rayuannya juga mendengar rayuan dari Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Jadi kalaulah anda didapati bersalah di Mahkamah Tinggi, anda masih boleh buat rayuan di Mahkamah Rayuan. Kalau masih dijatuhkan hukuman bersalah, anda boleh buat rayuan di Mahkamah Persekutuan. Ataupun direct, Mahkamah Tinggi terus nak pergi ke Mahkamah Persekutuan. Saya tak tahu boleh ke tak tu, tapi sekurang-kurangnya kita ikut prosedur lah. Pergilah Mahkamah Rayuan dulu, baru pergi Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan. Jadi, orang kata masih belum bersalah, sekiranya di Mahkamah Tinggi, masih boleh buat rayuan dan rayuan sehingga kepada peringkat persekutuan. Bidang kuasa penyemakan memutuskan apa-apa soal berbangkit di mahkamah kesan daripada mana-mana peruntukan perlembagaan persekutuan. Jadi semakan juga dibuat di dalam bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Dan Yang di-Pertuan Agong boleh merujuk kepada Mahkamah Persekutuan untuk pendapat atau nasihat mengenai kesan peruntukan perlembagaan dan mengumumkan pendapatnya di mahkamah terbuka. Jadi ini bidang-bidang kuasa. Soalan struktur suka tanya bidang kuasa ini. Struktur bukan esei. Ini adalah Ketua Hakim Negara kita yang Ahmad Arif Tun Tengku Maimun binti Tuan Mat, orang Kelantan. Pelantikan beliau baru-baru sahaja hujung tahun 2019. Jadi baru sangatlah mengambil alih sebagai Ketua Hakim Negara. Kita ada satu lagi mahkamah, iaitu Mahkamah Juvana. Mahkamah Juvana membincangkan kes jenayah bagi kanak-kanak antara umur 10 hingga 18 tahun. Jadi budak-budak ni yang berumur 10 hingga 18 tahun ni sudah dikira terlibat dengan kes jenayah ketika dia melakukan mana-mana perbuatan jenayah, contohnya mencuri ataupun membunuh ataupun lain-lain jenayah. Tetapi mereka hanya dibicarakan di Mahkamah Juvana, di mana bentuk hukuman dia tidaklah seteruk ataupun seberat hukuman di mahkamah-mahkamah lain. Mahkamah Juvana, bentuk hukuman yang diberikan adalah sama ada diberikan amaran, dibebaskan dengan ikat jamin, diletakkan di bawah jagaan saudara mara ataupun dihantar ke pusat pemulihan akhlak sehingga mencapai usia 21 tahun. Kemudian lepas usia 21 tahun itu, mungkin ada tindakan susulan dia ataupun keputusan susulan selepas itu bergantung kepada pihak mahkamah lah. Jadi biasanya perbicaraan Mahkamah Juvana ini dijalankan secara tertutup. AG. Awak dapat mana perkataan AG tu? Cuba jelaskan sikit di mana perkataan AG itu dijumpai. Ke Madam guna perkataan AG tadi. Jadi itulah Mahkamah Juvana pun masih ada. Jadi kita tak katalah budak-budak yang buat salah tidak dibicarakan. Jadi seawal umur 10 tahun sebenarnya mereka juga dah tertakluk kepada undang-undang. Kita suruh anak kita jangan buat salah lah. Tak usah nak balah, tak usah nak pergi tes saing lah, sampai saing tu kadang-kadang patah tangan, patah kaki. Itu boleh dianggap sebagai kes jenayah. Janganlah buat, kita tak nak. Tommy Thomas sebagai AG. Tommy tu cerita lain lah, Tommy Thomas tu. Kita boleh cerita kejap-kejap lagi ke, ataupun PM tepi kita bincang dulu, nanti saya beritahu awak seterusnya ialah pengelasan mahkamah di Malaysia. Kita tengok dulu Mahkamah Persekutuan. Untuk Mahkamah Persekutuan ni, kita ada pengelasan mahkamah ni kepada 3 pengelasan. Pengelasan yang pertama ialah Mahkamah Agong. Itu mahkamah atasan, Mahkamah Agong, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Tanah Melayu dan Borneo. Kita ada mahkamah bawahan atau mahkamah rendah, iaitu Mahkamah Session, Mahkamah Magistrate, kelas 1 dan kelas 2, Mahkamah Juvana. Dan juga mahkamah khas, iaitu Mahkamah Tentera, Mahkamah Perusahaan, Mahkamah Buruh, Mahkamah Khas
raja-raja. Okey, itu ada 3 mahkamah persekutuan pengelasannya. Dan mahkamah negeri pun ada 2 pengelasan, iaitu mahkamah syariah. Di bawah mahkamah syariah kita ada mahkamah syariah rayuan, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rendah syariah. Jadi kita nampak bahawa mahkamah syariah ini ia adalah tertakluk kepada mahkamah dan kehakiman negeri. Nampak ya, sebabnya hal ehwal agama adalah tertakluk kepada kuasa kerajaan negeri. Okey, dan kita ada mahkamah adat di Sabah dan juga Sarawak. Mahkamah adat daerah, mahkamah pegawai ketua adat dan mahkamah penghulu. Okey, ini cerita tentang mahkamah. Sebelum tu jawab soalan Khairul Azim, AG tu adalah Attorney General. Okey, Attorney General ni dia former dah, dia adalah Tommy Thomas ni bekas Attorney General kita. Attorney General ni peguam awam. Okey, beliau berkaitan dengan peguam lah Attorney ni. Jadi ceritanya biasalah kan, Tommy Thomas ni dia glamour sikit lah. Glamour sebab ada beberapa isu sebelum ni lah. Jadi kalau nak cerita benda-benda tu bukan di sini. Okay, di PM lah kot, insyaAllah. Patah hidung kes jenayah juga ke? Patah hidung kalau didakwa boleh jadi kes jenayah. Kalau ada orang mari tumbuk kita, patah hidung kita, kita boleh lapor polis, kita dakwa, boleh jadi kes jenayah. Sebarang kes yang kita buat laporan polis dan kita keluarkan kertas dakwaan ke atasnya, maka ia boleh dikira kes jenayah dan boleh dibawa kepada mahkamah. Tapi kalau orang mari tumbuk hidung kita, patah hidung, kita tak nak lapor polis, kita nak senyap gitu, ia tidak akan didakwa dan juga ia bukan kes jenayah lah. Okey. Okey, AG tu Attorney General ya, bahasa Inggeris. Jadi istilah orang dia suka guna istilah bahasa Inggeris, sedap sikit nak main AG kan. Okey, bagus. Bacalah pasal kehakiman di negara kita. Okey, sedikit cerita tentang secara kesimpulannya. Kenapa pentingnya kesetiaan pada raja dan negara? Ini mungkin soalan esei yang madam rasa madam nak tanya dalam mana-mana exam tapi tak nak beritahu exam mana satu. Okey, kepentingan kesetiaan pada raja dan negara, kita sekarang dah kurang setia pada raja dan negara sebabnya dah kurang nampak simbolik dan juga signifikan kenapa perlu setia pada raja dan negara ya. Sebab bila zaman kita dah semakin berubah, kita nampak bahawa pemerintahan di negara kita ni, kita tak nampak sangat adanya signifikan kuasa raja ke sultan ya. Macam budak-budak muda ni macam tak nampak dah benda tu. Tapi sebenarnya ia sangat signifikan. Kita kena setia pada raja dan negara kerana pertama ya, seorang raja itu adalah pemerintah ketua negara dan negeri juga kita ada sultan sebagai ketua negeri kita ya. Jadi kita patuhlah bila ada ketua ni kita masih lagi berada dalam satu orang kata satu landasan dengan seorang pemimpin. Dalam sesebuah negara kita kena ada pemimpin dan sebagai seorang follower kita kena patuhlah kepada pemimpin kita. Okey? Kemudian yang keduanya, kenapa pentingnya ialah kita nak wujudkan taat setia. Kerana kalau kita tidak taat setia kepada raja dan negara, kita boleh menjadi penderhaka, kita boleh jadi pengkhianat. Kalau sakit hati sikit dengan negara, kita pergi jual rahsia negara kepada negara luar. Kita pergi cerita ke Korea Utara, Malaysia gini, mari bom Malaysia. Kan tak pasal-pasal jadi pengkhianat. Nak jadi pengkhianat ke? Besar pengkhianat negara ni. Bukan sahaja kepada negara, kepada agama pun kita dikira mengkhianat. Negara ni dapat teruk sebenarnya dari segi agama pun. Kita nak khianat orang-orang kita kan, mengkhianat bangsa kita, mengkhianat negara kita kan. Jadi kena setialah kepada raja dan negara. Kalau orang mapuh negara kita, kita defend. Ni dok orang mapuh Malaysia, kita mapuh juga. Oh, sedih tengok. Orang kita mapuh Malaysia, orang luar mapuh Malaysia, kita pergi sokong orang luar mapuh Malaysia. Kenapa kita tak defend Malaysia? Walaupun kita tahu Malaysia ni, we are not perfect. Sebuah negara itu tidak akan ada negara yang sempurna. Pasti ada kelompangannya. Jadi kitalah yang mencantikkan kelompangan tu. Kita yang isi kelompangan tu. Orang buruk pasal negara kita, kita defend lah. Kita kata, okey, kalau kata Malaysia ni tak boleh gini, okey, kita masih lagi dalam usaha untuk memajukannya. Kita jangan pula kata, jolo Malaysia gini, betul tu saya setuju. Kan, kita pula pergi tambah minyak kepada api yang dah membara kan. Jadi, bila kita taat setia kepada negara dan juga raja, orang kata buruk pasal negara pun kita defend. Walaupun kita tahu hakikat yang sebenar. Hanya kita je kenal negara kita. Tapi kita tak ada, jangan bersikap kita kenal negara, kita nak mapuh negara tu. Kita sepatutnya menjaga dan menaikkan nama negara. Yang kurang, kitalah yang tolong naikkan. Okey, faham ya? Anda sebagai generasi akan datang, anda lah yang bakal memegang negara satu masa nanti.
Okey, yang ketiga ialah bila kita setia pada raja dan negara, kita dapat membentuk semangat patriotisme masyarakat dalam negara ini. Semangat patriotisme, kita baru je merdeka kan? Apa perasaan anda bila merdeka? Kita tak rasa gapo-gapo. Bila merdeka, kita sepatutnya rasa lebih bersemangat sebab negara kita merdeka untuk 63 tahun. Bayangkan kalau tiba-tiba esok Jepun datang bom lagi sekali kita, ataupun Amerika datang sekali lagi bom kita, datang menjajah sekali lagi, apa yang bakal berlaku pada negara kita ya? Jadi setialah kepada raja dan setialah kepada negara. Yang keempat, rakyat dan pemerintah berpisah tiada. Kita tahu bahawa negara itu tanah tumpah darah kita. Kita nak stabilkan negara ni, kena politik negara juga stabil. Pemerintah tak akan ada tanpa rakyat. Rakyat tidak akan boleh hidup dengan aman tanpa pemerintah. Jadi bila kita setia kepada raja dan negara, bermaksud kedua-duanya faham. Mereka saling bersandar antara satu sama lain. Tak adalah rakyat kata, oh aku tak ada pemerintah pun tak apa. Pemerintah pun tak adalah kata, aku tak ada rakyat pun tak apa. Tak ada. Kita tak nak kata-kata macam tu keluar. Kita nak keluar ialah pemerintah tanpa rakyat tidak akan jadi pemerintah. Rakyat tanpa pemerintah tidak akan menjadi rakyat. Tu je kita pegang. Okey, jadi kesetiaan tu kena wujud. Yang kelima, kita nak bentuk negara bangsa Malaysia hasil daripada kerjasama tadi pemerintah dan juga rakyat. Kita kena tahu bahawa Malaysia ini hadir dengan adanya demokrasi, raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Nak tak nak raja berperlembagaan, maksudnya raja tu duduk sebagai pihak yang tertinggi dalam perlembagaan Malaysia. Perlembagaan tu maksud kita ada undang-undang. Kita adanya berparlimen, demokrasi berparlimen, maksudnya suara rakyat boleh didengarkan di parlimen oleh dewan-dewan, oleh wakil-wakil rakyat kita. Jadi dekat situ nampak dah memang very nice, very beautifully done sebenarnya. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi kenapa kita nak mengatakan yang kita tak kenal siapa sultan kita, kita tak kenal negara kita, sedangkan kita hidup dalam raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey. Sekian. Oh, sedap kecek semedek perasan. Sudah sekian rupanya. Okey, jadi maksudnya kat sini anak-anak didik madam